Bini tu pam 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 pam. Bini muda pam 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 pam. Terus ni base ni Twitter. Bung gerbong kerceng. Kalau Allah sakit kepala. Aku lagi terus ada subwoofer saya di depan. Cik debung. Lepas tu aku banyak travel kuliah jauh-jauh. Faham tak? Wallahu a'lam. Jadi sekadar itulah sikit-sikit pun gelak-gelak juga info maklumat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji bareng yang kemarin yang ke Ustadz Azhar Idrus tentang soal jawab agama ya. Yang kemarin itu kan banyak beberapa pertanyaan dan juga jawaban, diantaranya tentang hukumnya memakai jersey sepak bola yang ada gambar salibnya, ternyata itu diharamkan. Dan sekarang ini kita akan melanjutkan video yang itu ya, yang kemarin itu. Seperti apakah beberapa pertanyaan ini dan juga jawabannya, mari kita ikuti bersama sehingga Anda akan mendapatkan pertanyaan ataupun jawaban yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman, seperti biasa yang mau menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Soalan seterusnya, mak pernah menyusukan seorang bayi laki-laki. Dia dah jadi adik susuan saya. Terus apakah hukum adik-beradik susuan dari segi aurat dan lain-lain? Dia faham. Tadi dah khabar dah. Ya betul. Bila kita, mak kita menyusukan seorang bayi asing, anak orang lain. Ya. Anak tu orang bukan orang Maran, orang Singapura contoh. Orang baby Ramadan. tu, cukup syarat. Apa syarat? Dia belum sampai 2 tahun dan menyusu tu paling kurang 5 kali dalam masa 2 tahun. Faham? 5 kali, sekali susu, kenyang, tidur, selesai masalah. Lepas tu susu pula sekali, kenyang, 2. Susu pula sekali, kenyang, 3. 5 kali jadi anak susuan. Jadi mak kita dengan baby Singapura tadi, mak kita adalah mak susu, baby tu anak susu dia. Hukum macam anak mak kita dah, cuma tak makan pusaka paraid. Faham? Aurat tak ada dah, hukumnya macam anak beranak. Hukumnya aurat macam anak saja, tidak aurat luar dah. Dah kita anak mak kita dengan baby ke mana? Adik beradik susu. Faham? Soalan seterusnya. Sama aja ya. Sikit lagi dah, 15 minit lagi. Boleh tak kita niat solat qada tapi semayang dengan imam jemaah ketika solat tunai? Boleh? Hukumnya boleh. Dalam kitab I'anah kata boleh, Isnal Matalib kata boleh, Rawdatul Talibin kata boleh, Syarah Majmu' pun kata boleh. Boleh hukumnya. Kita nak qada ikut imam tunai boleh. Yang tak boleh 2 jenis semayang. Tu imam semayang gerhana, kita nak semayang maghrib tak boleh. Kerana gerhana dia lain-lain. Dia 1 rakaat ada 2 qiyam. Faham? Ya, betul. Yang kedua tak boleh, kita nak semayang subuh, tu imam semayang jenazah tak boleh. Yang lain boleh. Tu imam semayang zuhur, kita qada asar boleh. Tu imam semayang tunai, kita semayang qada boleh. Tu imam kita semayang tunai, tu imam qada boleh. Faham? Boleh. Nah. Soalan seterusnya. Suami saya tidak suka pada ibu saya, sedangkan kami tinggal serumah sebab atas alasan yang tertentu. Saya tidak mahu mengikut suami berpindah, sedangkan suami saya memendam perasaan sangat benci terhadap ibu saya. Apakah hukum seorang isteri berdasarkan penjelasan di atas? Harap dapat jelaskan. Dilema ini ya. Gini, kalau kita tak mau pindah, kita kena kira molek-molek supaya suami kita itu setuju tidak berpindah. Tetapi jika dia nak berpindah juga, kita kena ikut suami kita. Faham lagi? Dan kita berarti kena harus ikut uruskan isteri, ibu kita itu dengan adik-beradik yang lain. Tolong tengok. Dan kerana apa? Kerana bila kita bersama dengan ibu kita, syurga bawah tapak kaki ibu. Bila kita bertetes isteri, syurga bawah tapak kaki suami. Gitu saja.
Cuma suami yang baik nak berilah dia kelonggaran untuk ziarah ibu dia. Kita tak boleh duduk dengan ibu dia, kita tak suka, kita pindah rumah, jangan jauh, supaya anak dia ni boleh tengok-tengokkan mak dia. Itu suami yang baik. Betul tak? Kita boleh buat yang terbaik. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan talak yang dilapangkan suami melalui SMS? Contohnya suami cakap jangan buka mesej dalam handphone ini, kalau buka dan baca saya ceraikan awak lah nanti. Adakah jatuh talak? Tak jatuh. Yang jatuh begini, kalau awak buat benda ini, awak sudah jatuh satu talak. Kalau awak buat benda ini, awak tertalak dengan satu talak. Kalau awak buat benda ini, saya ceraikan awak, itu belum. Kerana boleh jadi saya akan ceraikan. Maka muhtamalun, bila muhtamal tidak kuat. Bila tidak kuat, tidak ada kekuatan nak cabut aqdu nikahin, akad nikah tadi. Biar jelas, kalau awak buat benda ni, awak terjatuh satu talak dengan saya, itu kuat. Awak buat benda ni, awak sudah tertalak. Sudah tertalak. Nampak? Itu kuat. Bukan akan. Kalau benda-benda yang boleh ihtimal maksud istiqbal, maksud akan, dia tidak kuat menjatuhkan talak. Oh, kalau masih akan yang macam kuat aku ya. akan cerai kamu. Aku akan cerai kamu. Mu jaga baik-baik, tak jatuh talak. Walaupun dia kata banyak tadi, aku akan cerai kamu, akan cerai. Bodoh. Marah punya pasal, tak jatuh juga pasal di mustaqbal. Benda yang kita letak akan datang. Betul. Mungkin pula mempuat daramu aku cerai kamu, tak jatuh. Mungkin mempuat daramu jatuh satu talak. Tu baru jatuh. Tapi nak kemas jumpa qadi. Qadi pun beri kemas lagi. Tak? Soalan seterusnya. Kita duduk dekat surau. Kalau kita nak sembahyang jemaah, imam lebih afdal dekat di surau ke di masjid? Jawabnya, kalau nisbah tempat, masjid paling afdal. Tapi kalau kita dah serasi dengan surau kat rumah kita, pergi di surau lah. Tak pergi masjid lagi dah tak ada orang, tutup terus surau. Tak baik juga. Cuma nak sebut lebih baik, apa saja pun tempat, KLCC ke nak banding, nampak? Menara Eiffel ke, apa benda ni, Chicago building ke, tempat terbaik hak Nabi kata khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi ni ialah masjid-masjid. Betul. Soalan seterusnya, kita ada masa 11 minit saja lagi. 11 minit. Apakah hukum driver van jenazah minta duit upah yang lain, sedangkan kos pengurusan jenazah termasuk van telah dibayar oleh Badan Khairat Kematian? Jadi driver sudah dibayar gaji, dia minta upah yang lain. Jawabnya, kita tak wajib bagi jika kita tak bersetuju. Kalau kita bersetuju, kita kena tunaikan janji. Saya setuju beri awak upah saya pula RM50. Tu kita berjanji. Sebab tu jangan buat tak setuju dengan syaratnya, maka jangan, tak wajib bayar. Dia kata kena bayar suku pada saya. Ni jenazah dah sampai. Saya kan dah bayar gaji, tahu dah. Saya nak upah suku pula. Kita kena kemaskinikan dengan pihak pengurusan dulu. Adakah memang betul kita kena beri upah yang lain? Tak. Dia tak ada dah. Tak ada dah, kita tak wajib bayar. Faham lagi? Iya. Masih banyak kayaknya pertanyaannya ya. Adakah sah semayang kalau kita sendawa secara sengaja? Batal semayang kalau tengah semayang kita sendawa sambil terkentut. Sendawa saja, sendawa tak batal. Lepas tu bila ustaz mari ngajar, dengar baik-baik. Perkara yang membatalkan semayang, bergurau, bercakap dengan sengaja, bergerak yang banyak-banyak kali. Contohnya niat membatalkan semayang, datang hadas, datang kena najis yang tidak dimaafkan. Ada tak ustaz mengajar sendawa? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, tak batal, tak payah tanya. Jadi sendawa tidak membatalkan wudu. Bila tak membatalkan wudu, tidak membatalkan sembahyang. Soalan seterusnya,
Saya berpenyakit kencing tak lawas sebelum azan hari Jumaat sudah berada dalam masjid dan melakukan beberapa semayang sunat. Semasa saya sujud, maka menitik sedikit air kencing. Soalan saya, adakah perlu saya mengambil wuduk mula ataupun menunaikan boleh fardu Jumaat? Baik. Begini, orang yang penyakit dia air kencing tidak berhenti menitik, dia panggil daimul hadas, nama umum. Nama khusus salisil baul, kencing yang berterusan. Caranya begini, kalau kita tak mau nak bagi sah semayang kita kena tunggu masuk waktu dulu. Kalau tidak, tak boleh. Ini pendapat yang muktamad. Makna waktu Jumaat tu bang Zuhur, bang Jumaat dah. Kita ready di dalam tandas masjid. Kalau rumah kita jauh daripada masjid, ready dalam tandas masjid, orang pun bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun basuh kemaluan, cuci bersih-bersih dan letakkan tisu begini. Faham tak ke? Kemudian ikat. Jangan dengan getah, dengan benang mungkin. Ikat supaya dia lekat lagu tu. Travelling pikiran tak lekat saya juga, stapler. Faham? Lepas tu ambil uduk. Lepas ambil uduk, baru kita masuk dalam masjid. Tunailah banyak sunat pun dengan satu fardu saja, fardu Jumaat. Okey? Ni masalah kita pergi wuduk awal. Bila wuduk awal belum masuk waktu, dia kira jauh lagi, tidak darurah namanya. Maka awak mestilah kena buat semula supaya jadi sah, dinamakan darurah. Kerana orang darurah ini bukan macam orang biasa, diberi keadaan kelonggaran kerana darurah. Tidak dikatakan darurah awal-awal awak sudah melakukan sembahyang. Soalan seterusnya, suami solat jemaah bersama isteri, adakah solat tersebut mencapai 27 pahala juga? Kata setengah ulama, tidak dapat sebagaimana kita berjemaah di dalam masjid, tapi dapat lebih baik daripada seorang diri. Itu pandangan setengah ulama. Kerana maksud 27 itu sebahagiannya hanya dapat dicapai di masjid. Rapatkan saf, betulkan saf hadapan. Kemudian pula dan apa benda ni, amin bersama imam, jawab azan dan sebagainya, semua jadi 27 darjat. Setengah ulama kata tak kira, asal jemaah saja 27. Jadi khilaf itu tak apalah, nak mana-mana, cuma yang paling tepat berjemaah lebih baik daripada seorang diri. Soalan seterusnya, bila berlaku perceraian hidup atau mati perceraian, biasa yang menyara anak tersebut adalah si ibu. Siapakah yang wajib menyara anak tersebut? Thank you. Ni. Bila bercerai, anak-anak wajib disara oleh suami, bukan mak. Hadanah, hak penjagaan, duduk dengan mak kalau tak ada masalah. Tapi ayah yang beri duit. Sampai mana? Sampai anak itu sudah mampu bekerja. Contoh sampai umur 18, dia sudah mampu, maka berhentilah wajib bagi. Anak yang OKU tak boleh sara hidup sendiri, wajib suami tadi sara sampai mati. Faham? Bukan ibu, ayah. Saya nak tanya, apa hukum suntik vitamin C untuk sihat, memutihkan kulit? Adakah boleh mengubah ciptaan Allah? Jikalau perubahan yang terang, hukumnya haram. Jika sedikit cerah, hukumnya dimaafkan. Kerana maksud mengubah ini, mengubah daripada yang asal. Daripada hadis la'anallahu an-namisat wal mutanammisat, kata Nabi, al-mughayyirati khalqallah, orang-orang yang mengubah ciptaan Allah, kata Rasulullah SAW. Maka ulama dalam bab memutihkan kulit kita ini asalnya memang lebih putih, lebih cerah. Dalilnya senang saja, buat dengan praktikal. Malam ni terus balik, ambil beruh gosok guyuk hak warna hijau. Bukan hak besi tu sakit, hak hijau tu kan, hak plastik. Hijau tak? Biru tak molek, hijau tu. Jangan politik, ni cerita basuh. Faham? Tak ngerti ni saya. Ambil tangan, jangan ubah apa-apa sabun dengan balik buat. Tangan kita ni belah ni. Jangan ambil apa-apa sabun yang plastik hijau tu saja. Okey, balik sekarang setiap kali nak tidur kita buat 1 minit. Letak di air sink, kita ambil beruh tu kita buat slow. 1 minit. Buat selama sebulan. Awak akan tengok cerah tak kulit sini? Cerah tak?
itulah warna asal kita. Macam-macam daki panah minyak itu ini bertahun-tahun dia jadi gelap. Jadi kalau balik pada warna asal gitu harus. Yang tak boleh kita jadi masalah. Faham lagi? Jadi putih. Dulu hitam semek ni, warna putih ni. Itu perubahan yang nyata, haram. Di Amerika kita tengok pelakon-pelakon negro, penyanyi-penyanyi negro dia hitam lah. Bila dia dah berjaya jadi putih. Itu dipanggil teknik skin bleach. Mahal, orang biasa tak mampu, puluh-puluh ribu dolar. Betul tak? Dia jadi putih, ada negro jadi putih. Itu skin bleach, diguna klorok, bukan klorok cat 2 ekor pipik. Waktu jeng lah tu. Tapi bleach tu macam klorok lah, tapi mahal. Dia buat dalam lab. $1,000 harganya. Orang kaya boleh buat. Faham? Lepas tu negro-negro yang berjaya pemain bola kanjah tengah ni dia buat jadi putih. Betul tak? Itu haram. Jadi kita suntik vitamin C 2 syarat. Yang pertama tidak memudaratkan kesihatan. Yang kedua tidak kita bertukar daripada asal kita. Kita ni dulu tak putih gitu tapi dah jadi putih lain dah. Haram. Mengubah ciptaan yang bahasa kekal haram. Kalau sementara harus. Apa sementara harus? Bibir. Bini kita bibir hitam tapi raya baru ni merah bibir. Faham lagi? Itu sementara. Nah, dia buang lipstick hitam balik. Pipi bini kita birak sini macam mak basikal. Tapi dia lama blusher jadi merah sini. Faham lagi? Malam kadang tidur cabut balik, uduh balik. Faham? Itu sementara. Di Jepun sekarang dia buat kekal. Perempuan masuk blusher dengan jarum dalam lab. Pilih tu color A8, A5, A3 ke apa. Setuju dia akan merahkan di sini. Hak dia nak sampai mati. Itu haram. Jadi memutihkan kebanyakan putih yang kita tengok perubahannya memang teruk lah. Daripada gelap menjadi putih selepuk. Pokoknya haram lah. Soalan seterusnya. Sikit lagi dah. Apakah hukum kita buat pintas elektrik untuk jimat elektrik? Hukumnya harus kerana kita digalakkan oleh kerajaan berjimat cermat. Soalan seterusnya. Apa hukum tak share video live ustaz? Mu punya suka lah. Mu nak share tak mau share. Video yang baik-baik kita share dapat pahala, tak share tak berdosa. Yang jadi masalah video yang jahat-jahat. Video lucu, video haram, video fitnah tu duk share. Baru ni pilihan raya ramai tempah teket neraka. Memang kita baca tu faham. Yang kita duk baca hadis-hadis ancaman ahli neraka memang jelas. Dan mereka tak takut pun. Ada kawan-kawan yang letak hadis share begini jadi masuk neraka, dia hentam balik hadis tu. Ni sekarang orang sudah berani. Orang pernah tanya saya kenapa netizen begitu berani share fitnah dan sebagainya. Saya jawab kerana mereka sudah tidak beriman lagi. Itu jawapannya. Kalau orang yang beriman mesti membuahkan takwa, mesti ada rasa takut dengan balasan Allah. Tapi netizen yang baru-baru ni heboh pagi petang menyabarkan fitnah, mereka takut tak dengan ancaman Allah? Tak takut sebab tidak beriman. Betul tak? Kerana iman sudah tidak ada. Orang-orang lagu ni kita kata masuk neraka pun dia tak heran dah. Kerana mereka sudah sebenarnya tidak beriman lagi dengan Allah. Mereka sebenarnya sudah tak percaya pada Rasulullah. Tapi cuma stablekan keadaan dia. Untuk melihat hidup keadaan ramai orang Islam pura-pura saja. Mereka sebenarnya nifak, munafik. Faham lagi? Kerana kalau orang yang tersalah, dia akan insaf bila ada orang tegur dia. Tapi mereka lawan. Bila kita beri ayat Quran, dia lawan. Kita beri hadis tentang haram, dia akan lawan. Ini munafik pure dia panggil. Soalan seterusnya. Jika kita buat salah tapi ibu bapa kita tidak tegur, wajiblah kena tegur. Sebab Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap bapa ada anak dan akan ditanya dari anaknya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ibu pula duduk di rumah, dia bertanggungjawab dengan anak dalam jagaan rumahnya. Dia akan ditanya tentang anaknya di padang mahsyar nanti. Soalan seterusnya.
Apa hukum membaca doa masa khutbah? Doa mana pula? Baca doa masa khutbah? Masa mana? Mungkin mungkin antara apa ya? Khutbah pertama dan yang kedua. Membaca doa masa khutbah, bukan. Doa khutbah memang wajib. Khutbah dua wajib baca doa. Itu rukun khutbah. Tak ada tangan mana? Dah, dia kata apa hukum membaca doa masa khutbah? Lain kali tanya gini, apakah hukum berdoa antara dua khutbah? Nak tanya tak erti saya nak jawab. Nampak tak? Kalau doa khutbah kedua itu wajib, itu rukun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tak, itu rukun. Harus wajib tunaikan ya. Kalau doa antara dua khutbah hukumnya sunat. Kerana Nabi sebut antara dua khutbah itu antara sa'atul ijabah, masa yang diperkenankan doa. Jadi ulama-ulama menyunatkan berdoa ketika itu. Faham? Cuma kita boleh berdoa sendirian. Tidak mesti yang kita amalkan sekarang. Apa benda ni? Bilal yang doakan, makmum aminkan. Tapi hukumnya harus. Yang kata haram, sila kemukakan dalil. Faham lagi? Tidak haram. Cuma jangan kita kata wajib gitu. Bila berhenti khatib duduk, Bilal baca khutbah, baca doa dah. Masa tu sebenarnya Bilal boleh baca doa sendiri, ni ulama fatwa. Makmum boleh baca doa sendiri, boleh. Bilal doakan, makmum amin pun boleh. Dua-dua boleh. Yang kata haram tidak ada dalil. Yang kata wajib pun tidak ada dalil. Jadi boleh berdoa. Kita tak mau berdoa dengan doa Bilal, kita sendiri berdoa pada masa itu, hukumnya harus. Faham? Ada yang kata tak boleh, tapi standard ustaz-ustaz Facebook saja. Bukan daripada ahli apa benda ni, tarjih daripada ulama-ulama fiqh. Soalan seterusnya. Saya nak tanya, mengapa setengah umat Islam bila selesai sembahyang jemaah tak suka bersalam antara satu sama lain? Tanya dia. Saya suka bersalam. Saya kalau kuliah salam dengan semua orang. Benar ya. Kalau awak ada 3,000. Pernah paling banyak kita bersalam 3,000. Kerana yang datang pada itu lebih kurang 10,000. Yang bersalam 3,000 sejam suku. Salam. Nampak? Jadi bersalam lah, lepas sembahyang boleh bersalam. Siapa yang kata bid'ah, haram lah, sesat bersalam lepas sembahyang, buat mari dalil. Memang tak ada dalil. Faham? Siapa yang kata wajib bersalam lepas sembahyang pun tidak ada dalil. Dua-dua ni pembohong belaka. Ulama besar-besar dunia mengatakan harus bersalam. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, hukumnya harus bersalam lepas sembahyang. Faham? Ada dua orang ustaz, kelas ustaz saja. Dalam Facebook dia kata haram bersalam. Jangan pakai. Itu ustaz jahil kerana tidak faham pandangan ulama-ulama besar-besar. Dia tak faham. Ulama kelas dunia mengatakan harus. Nampak lagi? Ada siapa di Malaysia dia tarah macam Ibn Hajar Asqalani? Ada tak? Ada. Dia Al-Hafiz. Al-Hafiz maknanya ingat paling kurang 100,000 hadis dengan sanad. Ada sini. Perleh ada. 5 hadis pun terberok, keluar air mani tak boleh baca. Tu kita digula-gulakan, diperbodoh. Lepas tu banyak tengok sejarah ulama-ulama, manakib mereka, salah silah dia, biodata ulama. Baru kita rasa insaf. Tak? Baru rasa insaf. Barulah ni baru betul ulama. Kita diperbodoh-bodohkan dengan CD, dengan YouTube dan sebagainya. Mencerca ulama. Dia ustaz. Ada pula ustaz Facebook dia kata imam 4 mazhab tidak faham dalam masalah ini. Bodoh. Teruk pada budak-budak minum ketung. Faham tak? Minum ketung. Kita belajar baca biodata ulama tu insaf. Tak saya kata ulama besar, Syekh Idris Marbawi, orang Perak je. Dia mengaji talaki saja 59 tahun.
Umur 90. Dia ambil masa untuk duduk depan ulama, tadah kitab 59 tahun. Wow. Dia sempat tinggal kitab karang, antaranya Syarah Tirmizi, Bahrul Mazi. Faham? Mu sebut seorang ustaz Facebook boleh karang syarah lagu tu, ada? Tak ada. Sembang lebat boleh, ha? Jadi hati-hatilah dengan geng-geng ustaz-ustaz yang Facebook ni, yang geng Instagram ni, geng-geng blog ni. Banyak yang jual nama saja. Hati-hati. Salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak balik, boleh bersalam. Tak bersalam pun boleh, bersalam boleh. Dah kalau bersalam, ulama besar-besar jawab, dapat pahala. Siapa khabar? Nabi kata. Nabi kata kena, ma min muslimaini yatalqiyani fayatasafahani. Tidak ada dua orang Islam yang berjumpa lalu berjabat salam keduanya, illa ghafarallahu lahuma, Allah Ta'ala mengampunkan bagi keduanya malam yatafarraqa, selama belum lagi mereka berpisah daripada majlis. Nampak? Hadis itu ada lebih kurang 6 lafaz dengan sanad yang berbeza, tapi maksud sama. Siapa orang Islam berjumpa kemudian berjabat salam, Nabi tak kata di mana, pukul berapa, tak khabar tempat, umum kata ulama. Allah akan ampunkan. Ghufira lahuma, ada hadis benar baju hukum ada. Ghufira lahuma, diampunkan keduanya malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Nampak? Jadi kalau belum berjumpa, belum semayang dia jumpa, dia bersalam, maka boleh ampun dosa. Lepas dia semayang bersalam, ampun dosa. Siapa yang larang bersalam lepas semayang, fatwa itu adalah bid'ah. Okey? Yang tak boleh, yang haram bersalam dalam semayang, tak boleh. Okey? Dalam semayang tak boleh. Allahu Akbar. Allah. Itu baru bid'ah. Betul tak? Allah, nemu aja ustaz ini ya. Tak, sebab saya cek dah fatwa ulama besar-besar. Puas hati ulama besar-besar dunia, hukumnya harus. Yang cat-cat ayang ni pening. Faham? Pening, kepala pening. Buat pening. Soalan seterusnya. Masih ada. Dua tiga keping lagi. Banyak lagi. Ni jawab bulan depan. Mari pula. Mari kak. Rezeki ya. Boleh mari lagi? Jika imam terlupa baca tayat awal, dia terus bangun hingga berdiri, apakah bila ditegur imam dia duduk kembali, makmum jadi keliru? Dengar baik-baik, imam jika sudah berdiri betul, tak boleh lagi duduk. Kerana turun kepada yang sunat membatalkan sembahyang imam. Allah. Faham? Jadi kalau baru tengah nak berdiri belum lagi betul, makmum tegur, subhanallah, boleh turun balik. Dan sujud sahwi. Baru berdiri sikit, turun balik, tidak ada sujud sahwi kerana sedikit kelupaannya. Tapi dah berdiri betul, turun balik, batal sembahyang imam. Kita tertinggal baca kunut sunat, turun Allahu Akbar, dah sujud dah, teringat dah baca kunut, bangun balik, batal. Kerana sudah masuk rukun yang lain, tak boleh balik pada sunat. Yang boleh balik, tinggalkan rukun, ia dah tertinggal rukun. Kita turun dah sujud, Allahu Akbar, tak wajib ni. Wajib diri balik kepada yang wajib. Ini imam, bila orang tegur, dia turun balik. Faham? Dia naik tinggal tahiyat, dia turun balik baca tahiyat. Maka makmum kena mufa Allah. Sembahyang sendiri-sendiri. Soalan seterusnya, saya ingin menanyakan soalan. Jika ibu bapa kita menuduh kita melakukan perkara yang kita tak buat, bolehkah kita melawan semula? Jangan lawan ibu bapa kita, mana suruh lawan. Cuma kalau dia suruh khabar benda yang kita tak buat, kita khabarlah benda yang kita tak buat. Apa pergi lawan dia ibu bapa kita kan? Betul tak? Mudah je. Dia kata kita ambil duit dia, hilang RM100. Faham? Apa pergi lawan dia? Tak? Kita jangan mengalah dan mengaku apa? Mengaku tidak ambil. Faham? Jangan melawan. Awak ambil tak? Mu ambil tak? Saya tak ambil. Minta maaf lah, saya tak ambil. Mu ambil. Tak apalah mak menangis pun, tapi saya tak ambil. Dah kan? Jangan lawan mak kita kan? Faham? Cukup kan? Nak lebih-lebih kan? Bukan mak kita bubur dalam muka depan. Sini harian.
Dia dengan kita, betul tak? Apakah politik tidak ada kaitan dengan agama? Agama Islam ni yang paling lengkap, semua benda ada. Faham tak lagi? Potong kuku ada dalam Islam. Potong kuku benda remeh-temeh, apa tahu lagi memerintah negara. Faham tak? Ada pula memerintah negara tak ada dalam Islam. Potong kuku ada, basuh berok ada, buang tek cicak ada. Ambu komang lengkap ya. Islam. Cara tek cicak je. Semua agama Islam lengkap. Batuk agama lain hanya ibadah saja. Faham tak lagi? Agama Buddha tak ada cara pinjam-meminjam, gadai-menggadai. Nampak tak? Dalam agama Kristian sekarang tidak lengkap lagi susunan tentang hukum-hukum piutang dan sebagainya. Agama Islam semua ada. Tidak ada yang tidak ada. Soalan yang ketiga sebelum balik, macam mana nak bagi benda ni nasihat pada laki-laki yang takut nak kahwin? Jangan takutlah. Faham tak? Semua orang takut sebab kita tak pernah duduk dengan perempuan. Betul tak? Bila kahwin kita nak duduk dengan perempuan, kadang-kadang rasa segan. Nah, memanglah awal-awal segan dan dapat tak keluar bilik. Faham tak lagi? Betul tak? Orang asli pun tak segan. Dia boleh kahwin, beranak dan sebagainya. Semua orang Tuhan bagi fitrah. Mula-mula saja. Takut dia perempuan. Kalau nak berumah tangga, tak usah malu tak usah malu. Malulah sekejap. Betul tak? Memang malu mula-mula. Ni tak rasa apa dah. Mau kahwin lagi? Belum? Umur berapa? 25. Moleklah kahwin 25. Kahwin lagi? Masa kahwin malu? Mula-mula malam pertama tu malu? Malam pertama kahwin tu, mula-mula tengok bini tu malu? Tak malu sikit? Oh, berat kamu ni. Tak malu benda dah. Mana gitu? Malulah dulu seganlah dulu. Masuk dah lama, dari dah biasa. Faham? Gitu pelik pun. Ada pula tak malu tu. Mesti kita segan, kita tak pernah. Tak pernah pegang dia, tak pernah sentuh dia, malu lah. Malaikat orang pegang mau pagi petang, baru kahwin, baru dah malu. Tapi akhirnya jadi biasa tak? Jadi biasa je, tak usah takut tutorial ni sebelum nikah ya. Apakah hukum suami berpoligami? Ni baru soalan. Astagfirullahaladzim. Share harta isteri satu dengan isteri dua. Bukankah harta isteri hak isteri tersebut? Baik. Suami ni dia poligami. Faham lagi? Ni soalan yang terakhilah, tak larat apa. Ni simpan bagi ustaz lain jawab. Kalau nak tunggu saya jawab, saya mari lain kali. Nak bagi ustaz lain jawab pun boleh. Baik, dia poligami tapi suami ni pelik. Dia guna duit isteri pertama untuk beri ke isteri kedua. Jawabnya tidak boleh, melainkan dihalalkan oleh ampunnya harta. Ingat, bila kita berkahwin, suami haram ambil duit isteri tanpa izin. Isteri haram ambil duit suami tanpa izin, kecuali pada satu hal. Maknanya isteri ada juga kalanya boleh curi duit suami. Suami tak boleh curi forever, sampai bila-bila. Bila isteri boleh curi duit suami? Yang pertama, nak beli keperluan penting. Contoh, nak beli beras anak-anak kelaparan. Contoh harga beras RM20. Suami ada duit dan tak mau bagi, maka boleh curi. Dapat RM50, suami pergi kerja curi RM50, nak beli beras balik RM30. Tak boleh keep the change, kerana keperluan awak RM20. Itu halal dalam Islam. Tapi syarat bukan terus curi, minta dulu. Minta suami tak mau bagi, benda yang wajib, boleh curi. Tapi pulangkan balik 30, kerana keperluan 20 saja. Pasal orang perempuan, dalam kita bagi pun tak balik, kita chain, apatah yang curi. Faham lagi? Kita pernah dulu Mac nak beli benda RM5 je, kita pun gagal duit lah kocek. Duit ada 200, jadi tak ada duit kecil, bagi dia 100. Faham? Batuk balik 95, sampai hari ni tak balik.
Bayang 95 kit dia ceng korok kering apa. Kalau 3 Allah, miliar dia ada sambat sana. lain kok. 95 boh. Faham lagi? Allah Rabbi. Itu biarlah perempuan. Tapi gitulah seorang suami yang mana-mana isteri dia curi-curi duit tu halalkanlah. Tidak susah dia di akhirat. Betul tak? Dia bini kita. Mak, banyak benda budi dia kepada kita. Tak? Melahirkan anak kita dan seumpamanya. Suami jangan ambil duit isteri. Dan ni poligami ni, dia ambil duit isteri ni, dia guna duit bini pertama untuk tanggung bini kedua. Tak ada. Yang wajib kamu beri nafkah duit suami, harta suami. Ingatlah orang lelaki bila dia kahwin, dia wajib beri 3 perkara sampai mati sebelum bercerai. Selagi tak bercerai. Pertama, makan minum isteri. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Semua atas suami. Makan minum 2 kali sehari. Kalau dah contoh RM30 sehari contoh. Pakaian 2 pasang setahun. Sepasang 200. Semua sekali 300 dengan kasut. 2 pasang 600. Faham lagi? Dan tempat tinggal dia kena bayar. Sewa cara sewa, beli cara beli. Dibolehkan. Semua atas suami, api, air dan sebagainya. Itu wajib atas suami. Walaupun gaji isteri itu besar daripada suami. Suami hanya dapat 1,000 sebulan. Isteri 100,000. Kontraktor kelas A. Wajib juga suami kena keluar bagian isteri tadi 3 perkara sampai mati. Ramai isteri diperbodohkan oleh suami. Suami kata saya tak boleh bagi dia kira duit awak sebab awak kerja government. Awak makan gaji, saya tak wajib bagi. Oh okey bang, baru saya tahu bang. Dua-dua bangang. Tak? Dibodohkan oleh suami. Betul tak? Ya. Nak kahwin dua, kahwin lah. Tapi syarat jangan pakai duit bini kita. Duitmu lah. Yang dalam Islam asalnya suami isteri tak wajib cari duit. Siapa wajib cari? Suami. Isteri hanya harus keluar mencari duit, membantu suami. Faham? Tak wajib. Yang wajib suami. Isteri hanya wajib duduk di rumah je. Wa qarna fi buyutikun. Kata Allah, duduklah perempuan itu comel sekalinya dalam rumah. Mereka tak larat, tak ada cukup belanja, boleh keluar. Faham? Jadi kalau kamu dapat yang terbaik, biar isteri kita duduk di rumah tak kerja, kita tanggung je dia. Okey? Nak kahwin dua boleh. Syaratnya yang pertama, jangan guna duit isteri pertama, perbodohkan dia. Faham? Yang kedua, mesti minta izin dia. Kenapa? Kalau tidak izin, sah tak nikah? Sah nikah tanpa izin. Faham lagi? Cuma bila tak izin, sakit hati dia, marah dia, merana hidup dia dan sebagainya. Sedangkan isteri pertama banyak budi dengan kita. Betul tak? Betul. Dia sanggup berpisah dengan mak ayah dia yang melahirkan dia untuk duduk dengan kita. Dia sanggup tinggal adik-beradik dia untuk duduk dengan kita. Dia sanggup tinggal kampung halaman tanah air dia untuk duduk dengan kita. Betul tak? Betul. Jadi kenanglah budi tu. Bukan tak boleh kahwin. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kahwin dah 4, 2, 4, 2, 3, 4. Faham lagi? Tak apa, tapi ikut syarat. Biar isteri kita suka. Kita pun kahwin seorang lagi, suka sama suka. Faham? Jadi kita tidak menyakitkan hati orang yang telah banyak budi dengan kita. Itu cara dia. Cuma siapa nak kahwin dua kena faham, kahwin seorang pun sengsara. Kerana perempuan ini, kalau kita kahwin seorang, namanya monogami. Faham? Bila kita kahwin dua, namanya stereogami. Dia mono ni maksudnya bunyi sebelah saja. Betul tak? Kita beli radio yang ada satu je speaker, dia takkan stereo. Dia mono. Faham? Semua muzik bunyi di situ. Situ tak sedap mana. Tu pun pening kepala. Lagu okey kalau orang blebek sakit kepala dah. Betul tak? Kita tengah tidur, perempuan blebek. Seronok dengar. Seronok tak? Tak seronok. Kita balik kerja letih dah. Lepas tu dia blebek pula. Sakit hati tak? Sakit hati. Kita ada problem, kereta kena langgar belakang. Kalau nak baiki kita dah 800 kena pula. Rotek minggu depan mati, nak pula RM700. Bini pula blebek popek. Gerang tak? Gerang. Tu. Jadi kalau dua, kalau muzik sedap.
Muzik kalau dua, stereo dia panggil. Tu lain. Tu stereo. Muzik sedap. Kalau bini stereo sedap. Dua bini. Tu lah. Tu banyak suami duduk di masjid. Lepas kahwin dua, banyak qiyamul lail. Faham lagi. Rupanya takut bini kena halau. Faham lagi. Teruk tak? Jadi kali muzik okey seronok. Ni saxophone, ni bunyi piano, ni bunyi gitar, ni bunyi drum. Okey lah, lunak lah. Ni bini. Bini tu bini muda teruk. Ni bass, ni Twitter. Bung gerbong kerceng. Allah sakit kepala. Aku lagi teruk ada subwoofer saya di depan. Faham lagi. Cik bung. Lepas tu banyak travel kuliah jauh-jauh. Faham lagi. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itulah sikit-sikit pun gelak-gelak juga info maklumat berguna untuk kehidupan yang lebih baik dalam kita beragama. Terima kasih pada pihak masjid kerana memberi ruang. Terima kasih kepada pihak yang menderma kerana sumbangan tuan-tuan malam ini RM9,300 kita akan beri pada surau Tahfiz. Dan mohon maaf kerana ambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang sudah dijawab oleh Ustadz Azhar Idrus. Apalagi endingnya tadi ya menerangkan tentang kenapa kita itu harus berpoligami ya. Nah, Ustadz itu ibaratkan dengan salon, kalau cuma satu, kalau dua tambah bagus, kalau tiga, pokoknya seru sekali dan masuk akal sekali. Dan mungkin ini bisa dijadikan dasar untuk kita mempunyai istri lebih dari satu ya. Satu aja saya masih belum punya ya. Tidak apa-apa, tetap semangat, insya Allah. Doakan teman-teman ya, sebentar lagi semoga diberi kelancaran. Saya akan niat ibadah untuk menikah ya, insya Allah. Tapi masih kurang berapa bulan ya, insya Allah. Nanti ikuti aja channel ini, saya akan kasih kabar. Tapi masih lama loh, tapi nggak nyampe 1 tahun insya Allah apabila lancar. Soalnya saya ingin mengamalkan yang sunnah ini, nggak pernah saya amalkan soalnya. Kalau sunnah-sunnah yang lain insya Allah sedikit banyak sudah dilaksanakan, cuma untuk melaksanakan sunnah yang satu ini, yang menikah ini kayaknya agak sulit ya. Oke, tidak apa-apa, doakan saja semoga diberi kelancaran. Oke teman-teman, saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Cak Opek pamit. Salam untuk semua keluarga di rumah. Jaga kesehatan, jaga istirahat, dan juga jaga makan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.